Ramai yang mungkin faham teori, tapi bila nak melaksanakan dia ada masalah sebab tidak ada pengalaman itu. Ya. Sebab itu bila cerita-cerita pasal harga barang, kenapa dia tak jadi macam tu? Sebab dulu cara kita menangani cara berbeza, kan? Bila cerita tentang gaji, kalau kata kita tengok daripada segi teorinya, saya cerita teori dulu. Korea Selatan dulu tahun 70 sama lebih kurang macam kita. Ya. Kan? Tapi ada perbezaan pendekatan daripada Korea Selatan dengan kita, negara kerajaan. Korea Selatan dia serahkan pada market. Market menentukan harga barang, market menentukan gaji, market menentukan ekonomi dia nak bergerak macam mana. Kita kontrol. Kita tak boleh ikut Korea tau. Model Korea. Korea was like us in the 60s, early 70s. Lepas tu dia lain. Bila dia ada Marshall Plan tau. Jangan lupa investment from America, Jepun pun macam tu. Kita kalau kita sekarang ambil semua subsidi. Oh, collapse, the whole country will collapse. Itu saya nak sentuh juga. Tun mungkin akan tertarik untuk menyentuh berkenaan subsidi bersasar ini, ya, kerana diikutkan lebih kepada isu elektrik itu sudah diumumkan, tetapi untuk isu petroleum dan juga subsidi diesel itu masih menjadi perbincangan. Praktikalitinya bagaimana? Kerana dibahaskan apa antara modus operandi yang ingin dijalankan. Ya, memang benar dikategorikan, dibahagikan kepada B40, B60. Tetapi bagaimana untuk memastikan tiada ketirisan berlaku, bagaimana memastikan tiada bentuk salah laku berlaku dalam pemberian subsidi itu? Saya rasa kita dah jauh sangat berbincang tentang perkara-perkara yang saya rasa in teori lah. Ya. In teori. Dia susah nak jadi praktikal. Sebab apa? Sebab sekarang ni saya kena pergi ke basic dulu. Basic dia adalah sama ada kerajaan hari ini faham sebenarnya ke mana nak pergi. Itu asasnya. Sebab itu saya cerita tadi pasal harga telur tadi bukan pasal apa. Pasal nak memberi tahu bahawa dalam kerajaan ini dia ramai yang mungkin faham teori, tapi bila nak melaksanakan dia ada masalah sebab tidak ada pengalaman itu. Sebab itu bila cerita-cerita pasal harga barang, kenapa dia tak jadi macam tu? Sebab dulu cara kita menangani cara berbeza. Bila cerita tentang gaji, kalau kata kita tengok daripada segi teorinya, saya cerita teori dulu. Korea Selatan dulu tahun 70 sama lebih kurang macam kita. Tapi ada perbezaan pendekatan daripada Korea Selatan dengan kita, negara kerajaan. Korea Selatan dia serahkan pada market. Market menentukan harga barang, market menentukan gaji, market menentukan ekonomi dia nak bergerak macam mana. Kita kontrol. Sebab apa kita kontrol? Kita tak nak kos sara hidup itu meningkat. Sebab itu daripada segi gajinya sebenarnya bukan tak kata tak ada, kan? Saya tak sama pandangan dengan Iswadi. Sebab sebenarnya kerajaan dulu melakukannya dengan berhati-hati. Caranya adalah melalui kerajaan dulu. Apabila berlaku kenaikan gaji di kerajaan, maka bila competition itu perlu dilakukan oleh swasta, dia akan naik semua. Melainkan yang berbeza adalah pada tahun 90-an. Sebab apa? Sebab masa itu kita transisi daripada negara pertanian ke arah pembuatan. Dan ketika itu juga ekonomi dunia dan ekonomi negara tengah naik. Maka masa itu kita banyak bina infrastruktur dan sebagainya. Masa itu swasta boleh offer lebih banyak. Sebab nak ambil talent daripada government. Privatization cuma berlaku masa itu. Sebab itu ada kenaikan gaji yang tinggi. Tapi perbezaan kita dengan Korea adalah Korea melepaskan pada market force. Kita kontrol. Sebab itu harga barang kita tengok relatively kita di tangga 94 kos sara hidup dunia. Tak berbeza dengan Singapura. Singapura mungkin 5, Korea mungkin 9. Kenapa? Kerana mereka melepaskan pada market force. Macam mana kita nak berubah? First, mentaliti rakyat kena dibudayakan untuk menerima bahawa setiap barang ada harganya. Dan kena bayar pada harga yang betul. Sekarang ni kita subsidize. Which dalam keadaan Malaysia susah. Sebab dia akan melibatkan ketidakstabilan dalam politik. Itu perkara yang pertama. Sebab itu kerajaan kena faham ini dulu. Kedua, macam mana nak mensasarkan subsidi ni? Subsidi ni banyak. Yang perkara yang berlaku sekarang ini adalah apabila subsidi ditarik daripada pengeluar, pengusaha, orang berniaga. Seolah-olah macam kos takkan naik. Tapi sebenarnya kos naik. Sebab itu apabila ditransfer, bila ditransfer subsidi
kita kata apa, elektrik tadi Ya. kepada komersial. Sebelum dasar kerajaan dulu tak sampai ke domestik hanya kepada komersial kan. Sekarang baru masuk domestik kan. Ya. Dulu difikirkan bahawa bila bagi kepada diserap oleh komersial dia tidak sampai kepada pengguna, tapi tidak. Sebab dia akan sampai kepada pengguna juga sebab kos akan meningkat. Ya. Sebab itu kena balance kan. Jadi kalau kata nak tanya sekarang ni macam mana kita nak sasarkan subsidi, sama ada keluarga yang macam mana, bentuk keluarga yang macam mana. Saya rasa pendekatan yang paling penting adalah pertama kita kena tengok dulu sebenarnya dalam negara kita kos sara hidup di bandar dan di luar bandar sangat berbeza. Di negeri juga sangat berbeza. Orang yang ada 5 ahli keluarga dengan gaji 3,000 di Kelantan tak sama kos sara hidupnya dekat dengan di pusat. Okey. Kalau kata kita nak go into detail, maka kita terpaksa tengok perkara-perkara itu, barulah kita boleh sasarkan subsidi itu. Dan dulu mungkin susah nak buat subsidi ni sebab dulu tak ada aplikasi, tak ada sistem, tak ada big data solution dan sebagainya. Hari ni dah ada. Artificial intelligence pun dah ada. Kaedah tu jadi lebih mudah kan. Tapi berbalik sebenarnya kepada kerajaan. Sama ada kerajaan ini akan menyerahkan pada market force, menyebabkan kita okey jadi macam Korea. Korea kos sara hidup tinggi, harga barang tinggi, gaji tinggi, tapi apabila inflasi dunia berlaku, dia boleh absorb sebab gaji dia dah tinggi. Malaysia jauh lagi nak pergi ke arah tu. Tapi rakyat kita masih belum bersedia untuk diserahkan bersedia, pada market confirm. force. The moment kita kenakan gaji minimum, sebab itu kadang-kadang bila Rafizi bercakap, dua gaji minimum 2,000, dia tak fikir. Gaji 2,000 tu, kita katalah dalam perbesaran 10 orang pekerja. 2,000 dah bertambah berapa? 20,000 sebulan. Jadi itu akan transfer kepada perkhidmatan ataupun produk yang dia jual. Jadi Harga definitely kos harga barang terpaksa naikkan. Saya pun majikan juga. Sebab tu saya faham benda ni. Jadi apabila kita nak naikkan sekarang, dia kena balance. Sebab rakyat tidak boleh menerima harga barang dan kenaikan yang terlalu tinggi dan dia akan lead kepada political instability, satu hal. Kedua, rakyat tak ada benda on the table. Contoh macam sekarang, OPR naik, tak ada kawalan. Walaupun sebenarnya boleh difikirkan satu kaedah sebenarnya untuk meringankan beban kepada rakyat yang bayar bulan-bulan ni. OPR naik, harga barang naik, kos sara hidup naik, bil elektrik naik, Tapi bil air tempoh akan hari naik. kekal, Datuk. OPR tempoh hari kekal. Naik daripada sebelum ni. Sebab itu sekarang dia terasa perbelanjaan tu, duit dalam poket makin kurang. Berbanding dengan COVID dulu, OPR turun. Kemudian ada moratorium lagi. Sekarang duit makin kurang dalam poket. Jadi bukan saja rakyat akan terasa, Tahun peniaga lalu juga akan lebih terasa. 3 kali OPR naik, Datuk. 4 kali. Betul. Tapi bila kita steady saja naik, maksudnya tidak ada pertimbangan lain. Duit di mana? Sebab itu bila KWSP ada simpanan, dana simpanan sampai 961 bilion. Dan kenapa dipaksa rakyat yang terdesak 50,000 untuk buat pinjaman dan cagar KWSP? Sedangkan bila you bagi duit ni dalam poket mereka, mereka boleh belanja. Sebab itu saya nak kena pergi basic. Sebab kerajaan hari ni saya tak nampak tahu jalan macam mana nak pergi. Saya duduk dalam beberapa orang Perdana Menteri. Tuan Dr. Mahathir, Pak Lah, Datuk Seri Najib, Tan Sri Muhyiddin dan juga Ismail Sabri. 5 orang ni ada pendekatan yang berbeza. Tapi menyelesaikan masalah rakyat. Saya ambil Datuk Seri Najib lah, senang sebab saya lama duduk kat situ. Datuk Seri Najib, bila dia melancarkan plan transformasi ekonomi, plan transformasi kerajaan dan sebagainya, dia ada idea di mana dia tidak memutuskan cycle ekonomi itu. Duit rakyat masih ada, duit tu masuk dalam cycle ekonomi, dalam masa yang sama dia memakmurkan rakyat. Seterusnya, sebab itu kita tengok bila dia ambil daripada Pak Lah, masa itu kita punya KDNK tahunan 1.5% negatif. Datuk Najib ambil saja, dan next year dia jadi 7%, 7%. Sebab apa? Sebab kaedah tu betul. Saya tak nak cerita banyak-banyak, kan kerajaan ni pandai sangat. Apa, biarkan cerita saja. Walau kaedah betul tapi tetap ke dalam. Tetap ke dalam sebab kes lain. Sebab Okey, kes lain. Tapi boleh kita berlaku adil, Datuk? Ceritanya pertama saya nak bezakan saya nak bezakan Perdana Menteri. Saya nak bezakan Perdana Menteri Waktu Tun Dr. Mahathir berhadapan dengan krisis 97-98 setiap hari dia menumpukan perhatian kepada krisis, dia duduk dengan Majlis Tindakan Ekonomi dan dia tengok data dan dia cari solution every day. Masa tu kalau tengok dia menggalakkan pembelian kereta.
interest rate boleh kurang sampai 0%. Dia menyelesaikan masalah. Bila zaman Datuk Seri Najib, dia buat pelbagai bengkel untuk mencari asas, tengok problem di ground dan cari macam mana jalan untuk selesaikan. Sebab itu ada Blue Ocean Strategy, ada Pelan Transformasi dan sebagainya. Fokus diberikan untuk selesaikan masalah rakyat. Bila Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, sama juga. COVID, benda yang tak pernah ada presiden. Duduk, selesaikan, cari apa dia problem rakyat, selesaikan. By 1 bulan, dah ada bajet prihatin, bantuan berterusan kepada rakyat, dah ada plan. Zafrul dah ada plan. Datuk, boleh kita bercerita tentang inisiatif Madani? Ada satu lagi. Beza je dengan Perdana Menteri hari ni. Dia pegang 3 portfolio utama. Menteri Kewangan, Menteri Perdana Menteri dan juga Menteri Wilayah. Dan saya nak tanya Ismail sendiri. Ismail tengok tak Perdana Menteri fokus buat kerja dia? Dia part-time Perdana Menteri, dia part-time Menteri Kewangan, dia part-time Menteri Wilayah. Dan dalam banyak keadaan kita tengok dia jalan sana sini, dia tak selesaikan masalah rakyat. Patut dia fokus. Sebab itu bila ditanya bila nak selesai masalah ekonomi, dia kata selepas PRN, nampak? That's the problem. Sebab itu kita kata 8 bulan ini rakyat melihat dan meneliti bahawa apa yang dicakap oleh kerajaan sebenarnya dia tidak boleh tunjuk dalam teladan. Okey. Tuan Iswadi bersetuju? Number one tadi bila menyentuh soal kenapa kita bila kita kata subsidi bersasar tadi kan. Saya agree on that part sebenarnya. Kenapa Korea kita sebut Singapore, because dia dah pergi kepada market driven. And itu sebenarnya yang kita cuba buat. That's why kita nak alihkan subsidi itu daripada fully subsidized kepada slowly kita kena tarik. Kan? Dan saya tak tahu kenapa Datuk sendiri tadi Tun Faizal sendiri bercakap, at one point dia contradict diri dia sendiri. Dia nak ke arah market driven tetapi kemudian dia kritik persoalan tentang subsidi itu sendiri bersasar. Tak apa. Okay. Now because at the end of the day kita kena drive towards that market driven. I agree. Memang I agree. Kita dah terlalu banyak sangat subsidi. Almost 90 billion every year kita put on subsidi, yang mana majoritinya pergi kepada yang bukan sasar yang sepatutnya. Dan kalau kita nak, and I agree sebagai majikan, kita kena let apa orang kata the market drives kemajuan kita dan sebagainya. Okay, that's one aspect. Kemudian bila kita bercakap soal contohnya Perdana Menteri, Rafizi sendiri dah jelaskan. Menteri Keuangan itu bila Datuk Seri Anwar sebagai Menteri Keuangan, Datuk Seri Anwar fokus kepada pengurusan. Kita kena faham bajet itu ada 2. Satu pembangunan, satu pengurusan. Datuk Seri Anwar kepada pengurusan. Apa orang kata gaji, elemen dan sebagainya. Rafizi yang fokus kepada pembangunan. Kan? So bajet pembangunan itu pada dia. Nah, kalau tak betul sekalipun, Rafizi yang cakap. Dia Menteri Ekonomi. Dan kita akan ketawa kan. Okey. Bajet tak apa. Tapi janganlah menipu. Tolonglah. Bagi dia ruang. Ini penipuan yang nyata. Tipu atau tidak, boleh saya jelaskan. Bagi ruang. Saya dulu. Bagi ruang dulu. Bila Datuk Tun Faizal cakap, saya bekerja sebagai menteri di bawah 3 Perdana Menteri. And I know how it works. Pasal apa? Yang paling pentingnya ialah the management must know how to work. Macam kalau kita menguruskan ini, kita mesti tahu macam mana. Jadi dia bukan Perdana Menteri aja tahu, tapi kita bagi nama Perdana Menteri yang ini kan. But dia punya minister susu. Mesti tahu dia punya tugas dan tanggungjawab. Bebankan kepada ni, benda tu will collapse. Datuk merasakan efektif pengurusan kementerian dan menteri pada ketika itu? Dia menteri mesti ada pengalaman, faham apa. Banyak benda. Salah satu perkara yang kita tengok bila kita ada 3 Perdana Menteri pun, masalah yang dicakap oleh rakyat selalu ialah menteri do not know their work. Itu there is the comment of the rakyat. Bila kita dapat komen macam tu, menteri kena lead. Apa-apa pun mesti ada pimpinan. I think bila saya tak suka menegur orang di atas asas individual, the failure of the individual. I think it's the failure of the team. You perlukan kepada pasukan, dan pasukan you mesti bagus. Walaupun you sebagai pemimpin, ni mungkinlah, saya fikir mungkin dalam pasukan tu mungkin ada orang, kalau you tengok apa Rafizi cakap, apa ini cakap, orang macam mana kita nak hubungkan. Kita tak boleh ikut Korea tau. Model Korea. Korea was like us in the 60s, early 70s. Lepas tu dia lain. Bila dia ada Marshall Plan tau. Jangan lupa investment from America, Jepun pun macam tu.
Kita kalau kita sekarang ambil semua subsidi, collapse, the whole country will collapse. Dia akan ada revolusi. Pasal orang tak ada ni. So kita kena Indonesia. Kita kena tengok contoh Indonesia. So market driven is not realistic. No, it is not totally. You must be intervention. There must be intervention because of the content of the economy. Macam mana kita punya ekonomi. So kalau ada, kita kena ni. Tapi kita tak boleh rely on subsidi. Because kita rely on subsidi, dia merosakkan rakyat. Dia merosak. So, but you cannot move suddenly. Kita tak boleh. So itu yang paling penting sekali.